Keputusan peribadi saya untuk menarik diri dari jawatan di Pejabat Penasihat Ekonomi Selangor telah diperbesarkan oleh media UMNO bahawa kononnya ia petanda wujud keretakan di dalam pentadbiran kerajaan Selangor yang ditunjangi oleh keadilan. Saya telah menjelaskan seawal minggu lepas bahawa ia keputusan peribadi yang telah lama saya rancang demi menumpukan perhatian sepenuhnya kepada usaha keadilan dan Pakatan Rakyat menumbangkan UMNO Barisan Nasional. Sebenarnya saya mula-mula menyatakan hasrat untuk menarik diri dari pentadbiran kerajaan Selangor dalam bulan Oktober 2011 semasa keadilan mula menumpukan perhatian serius membongkarkan penyelewengan NFC. My contract was for 2 years. It was supposed to end in November 2011. So I've already expressed my intention back then. I didn't want it to be renewed. Cukup dengan kontrak pertama. Cuma pada ketika itu, memandangkan tarikh pilihan raya umum belum jelas, saya diminta oleh pimpinan parti menangguhkan hasrat itu. Kini kalau tengok sekarang at this point, pembubaran Dewan Rakyat perlulah dibuat dalam tempoh kurang dari 1 tahun. Dengan kepastian ini, saya yakin masa dan tenaga saya lebih baik ditumpukan kepada usaha merancang kempen keadilan dan menyusun strategi menghadapi pilihan raya umum. Apatah lagi, dalam keadaan pentadbiran Kerajaan Negeri Selangor di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Tan Sri Khalid Ibrahim adalah utuh dan telah mempamerkan pencapaian cemerlang setakat ini. My service is needed more at Keadilan and Pakatan Rakyat. You know, you have a full-fledged team in Selangor. They are doing really well. I think that it's better whatever time that I was spending in Selangor, it's better time to spend in the party. As simple as that. Oleh yang demikian, saya sekali lagi menegaskan bahawa peletakan jawatan ini adalah satu tindakan biasa yang juga, yang ini yang saya belum sebut sebelum ini, yang juga dilandaskan pada asas moral. Kerana saya percaya seorang ahli politik tidak wajar dibayar gaji dari wang rakyat apabila tumpuannya cenderung kepada aktiviti politik partinya. Malang sekali, konsep kebertanggungjawaban sebegini tidak wujud di dalam UMNO Barisan Nasional. Saban hari, UMNO Barisan Nasional menggunakan jawatan dan kemudahan kerajaan yang ditanggung oleh rakyat untuk membayar pimpinan dan aktivis mereka. Sedangkan keseluruhan masa orang-orang ini digunakan untuk berkempen politik bagi UMNO. Tetapi dibayar oleh wang rakyat. Contoh-contoh keadaan penyelewengan wang rakyat sebegini. Contohnya ramai lantikan politik di jabatan-jabatan kerajaan, agensi kerajaan, syarikat berkaitan kerajaan. Semua ini dibayar dan ditanggung oleh rakyat, tetapi sebenarnya mereka bertugas untuk UMNO Barisan Nasional. Malah sekarang semua tahu ada satu jabatan khas iaitu JASA di bawah Kementerian Penerangan yang ditubuhkan semata-mata untuk membayar gaji pimpinan dan aktivis UMNO Barisan Nasional yang kemudiannya mereka ini digunakan sepenuhnya untuk berkempen politik. Sudah menjadi budaya UMNO Barisan Nasional bahawa seorang pemimpin berebutkan jawatan politik untuk mendapat tempat di dalam kerajaan. Lalu mereka menikmati habuan lumayan sedangkan mereka tidak ada tugas atau sumbangan kepada kerajaan. Oleh sebab itu, UMNO Barisan Nasional, apabila saya meletak jawatan dari tugas kerajaan negeri, cepat-cepat memutarbelitkan tindakan saya itu kerana mereka ingat, mereka berfikiran budaya politik di dalam keadilan sama seperti yang diamalkan oleh mereka di dalam UMNO Barisan Nasional. Saya nak tegaskan bahawa keadilan adalah sebuah parti reformasi. Budaya politik kami berbeza. Dan saya tidak cukup selesa sepanjang 2 tahun saya menjadi ketua eksekutif di Pejabat Penasihat Ekonomi Negeri. Pada masa yang sama saya juga pengarah strategi. Saya tidak rasa selesa untuk menerima gaji dari tabung rakyat apabila saya terpaksa mengimbangi 2 tugas itu. Sometimes the lines could be blurred. It's not as straightforward.
Dan and there is a moral issue that I personally was not too comfortable with it, dan saya dah nyatakan berkali-kali kepada pimpinan parti dan kerajaan negeri. Sebab itu, selain dari mahu menumpukan sepenuhnya kepada usaha menumbangkan UMNO Barisan Nasional, saya juga mahu terus kekal dengan idealism dan perjuangan reformasi yang kita nak bawa, yang kita nak pisahkan kerja politik daripada dana rakyat. Sebab itu saya tak bimbang. 2-3 hari lepas sempatlah jadi popular sekejap. Selebriti ni bagus juga tak? Lebih ramai orang datang ceramah saya sekarang sebab nak dengar. Saya tak bimbang langsung kerana saya pasti rakyat akan dapat menghakimi sendiri putar belit UMNO Barisan Nasional ini, especially selepas ini, minggu depan, bulan depan, apabila saya makin lantang membongkarkan rasuah dan penyelewengan mereka. Now that I don't have to work 9 to 5, I have all the time in the world to investigate every single thing that comes to my desk. Sebelum ini saya hanya boleh buat itu pada waktu malam. In the first last year, awal-awal itu dia tak teruk sangat kerana ceramah saya hanya 2-3 kali seminggu. Sekarang ini tiap-tiap hari, 7 hari seminggu. Kalau saya nak investigate, that means that I only have to sleep 1 hour or 2 hour a day. So dia punya brief yang orang lapor ini makin tinggi dan banyak yang terbengkalai. Esok saya akan mula duduk berbincang dengan Cik Faikah Hussein untuk meneliti semula semua fail-fail penyelewengan yang berlaku di Selangor semasa pentadbiran UMNO dahulu. Sebab Datuk Puat Zakashi 2 hari lepas dia minta saya untuk mendedahkan penyelewengan yang berlaku di Selangor. Kita sahut cabaran itu, cuma kita akan dedahkan penyelewengan yang berlaku masa mereka mentadbir Selangor. Sebab masa kita mentadbir tak ada penyelewengan. So, lepas ini insya-Allah saya akan duduk dengan Cik Faikah, and you will see with your own eyes, rakyat akan dapat menghakimi bahawa soal keretakan bergaduh dengan Faikah Tan Sri Khalid ini is nothing more than a figment of their imagination. MalaysiaKini.com. Pada Malaysia Kini. Pada Malaysia Kini.